إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Haji Pengerusi Surau Al-Falah Siring Berhad. Seterusnya yang saya kasihi, yang saya hormati Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada tengah hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabari warasih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, marilah kita sama-sama mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudi pilih kita untuk duduk di taman-taman syurga Allah ini, yang mana dikenali sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman yang hebat di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, abang kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang di hadapan saya ni tuan-tuan, puan-puan, kita ni macam-macam gaya dan caranya. Ada yang datang menaiki kenderaan kereta, menaiki kenderaan motosikal maupun jalan kaki tuan-tuan kalau dekat rumahnya. Tetapi tuan-tuan, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi pilih kita untuk datang kemari. Bukan sebab kita ada kenderaan, bukan sebab kita tak ada kenderaan, kita tak boleh nak datang ke rumah Allah. Bukan sebab kita sakit dengkun, sakit lutut, kita tak boleh nak datang ke rumah Allah. Bukan sebab kita kerja tak kerja tuan-tuan, kita tak boleh nak datang ke rumah Allah. Tetapi sebab kita ni tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila kita menyingkap semula sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana sakit sanggup datang ke rumah Allah, ke masjid, meskipun dalam keadaan tuan-tuan minta diangkat untuk dibawa ke rumah Allah. Maka kalau ada di antara kita tuan-tuan dan puan-puan yang jelas faham tentang matlamat kelebihan tersebut, maka sakit macam mana pun, jauh macam mana pun, kita akan cuba usaha ikhtiar datang ke rumah Allah meskipun dalam keadaan merangkak. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mafhumnya tuan-tuan, yang terkait dengan yang saya sebutkan tentang sirah Nabi ni tuan-tuan, apa dia? Sesiapa yang mengetahui kelebihan solat berjemaah ini, maka dia akan datang ke masjid meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi syabas dan tahniah diucapkan kepada muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kita berjaya menghadirkan diri ke rumah Allah meskipun dalam ketika waktu emas.
Kenapa saya sebutkan emas, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah? Kadang-kadang tuan-tuan, kita wallahualam, kita tak boleh nak bayangkan ataupun kita tak boleh nak ramalkan tuan-tuan mengenai apa? COVID-19. Seperti yang kita lalui, pengalaman yang kita lalui tuan-tuan, seperti sebelum ni, apabila bagaikan tuan-tuan, kita berada di satu kelompok ataupun satu tempat yang terkurung, tiba-tiba dah dibolehkan tuan-tuan, kita mula pergi sana sini tuan-tuan. Dan apabila terjadinya benda macam tu tuan-tuan, terus kita pun tahu tuan-tuan, Masya Allah, kes terus tak lama kemudian naik. Jadi kita takut tuan-tuan, waktu emas sebegini tuan-tuan, sebab tu kita kena ambil kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Mungkin sekarang kita boleh datang ke rumah Allah, kita boleh datang ke masjid surau yang berdekatan dengan rumah kita tuan-tuan. Akan datang, wallahualam. Sekarang ni tuan-tuan, yang baru saya dengar berita tuan-tuan semalam, di Kelantan, sebelum ni Kelantan dah boleh masuk ke arah PKPB. Kemudian sekarang ni tuan-tuan, tiba-tiba nak masuk ke PKP balik. Sebab apa? Hampir ke semua daerah dan mula masuk zon merah. Jadi kita takut tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doa di selama ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan kita ruang. Walaupun sebelum ni tuan-tuan, kita kekalkan ranking yang pertama, yakni antara kes yang paling tinggi tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu emas ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa istiqamahkan diri kita untuk kita melazimi hadir ke dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melengahkan masa, tanpa membazirkan waktu, izinkan saya terus kepada agenda utama tengah hari ini, yakni Tazkirah Ramadan. Jadi alhamdulillah, amanah yang diberikan kepada saya adalah tajuknya tuan-tuan, kegembiraan orang yang berpuasa Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila sebut tentang puasa, kita rasa suka saja. Tapi kita nak kaitkan dengan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya teruskan kepada mukadimah daripada surah Ali Imran ayat yang ke-100. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Lakukan amal-amal soleh untuk mendapatkan pengampunan Allah, yang mana syurganya seluas antara langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya lautan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu terdapat di dalam bulan Ramadan. Jadi jangan kita risau tuan-tuan. Mungkin 11 bulan sebelum daripada ini, kita banyak melakukan dosa maksiat kepada Allah tuan-tuan. Dosa kita terlalu banyak, sama ada dosa basah, dosa kering, dosa besar maupun dosa kecil. Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan bulan Ramadan sebagai platform yang terbaik, jalan yang terbaik untuk kita ni tuan-tuan sebagai hamba-Nya mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita merebut peluang yang di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, peluang untuk mencari matlamat utama, yakni apa dia? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah hadis yang ingin saya kongsikan tuan-tuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inilah antara bentuk tuan-tuan kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat akhir zaman, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Bentuk kegembiraan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tuan-tuan, ada 5 perkara, 5 hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tuan-tuan? Daripada riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Apa kata Nabi? Yang pertama, di permulaan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada umatku. Barang siapa yang Allah lihat kepadanya, nescaya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan azab dia selama-lamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat, yang pertama ni tuan-tuan, ulama syarahkan, ulama bahaskan, ia dikenali sebagai malam Nazrah. Malam Nazrah ni tuan-tuan, malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala mula memandang kita, mula menilai kita. Adakah kita ni tuan-tuan layak ke tidak untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala?
Adakah kita ni tuan-tuan layak ke tidak untuk mendapat lautan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Inilah dia tuan-tuan, kita bermula dengan malam Nazrah. Jadi setengah ulama bahaskan tuan-tuan, malam Nazrah ni bermula ketika kita memasuki malam yang pertama di bulan Ramadan. Kemudian ada setengah ulama lagi bahaskan malam Nazrah ni di antara malam yang pertama hingga malam yang ke-10. Kita tak pasti tuan-tuan kita nak ambil yang mana, tapi yang penting tuan-tuan, malam Nazrah ni adalah di permulaan Ramadan. Kita nak kejarkan benda ni tuan-tuan. Maka barang siapa yang Allah lihat kepadanya, nescaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab dia selama-lamanya. Kemudian yang kedua, umat akhir zaman, yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa ini tuan-tuan, yang kedua, bau mulut orang-orang yang berpuasa di siang hari lebih harum di sisi kita sesama kaum kita tuan-tuan. Minta maaf ni tuan-tuan, kadang-kadang kita walaupun dah besar, kadang-kadang kita ada satu sifat bergurau secara kita tahu kita ni nafasnya masya-Allah subhanallah, kita tahu tuan-tuan. Lagi-lagi orang yang andai kata dia misap rukuk, masya-Allah. Jadi kita pun sengaja nak bergurau kawan, kita hembuskan. Tapi ada setengah sahabat kita tuan-tuan, dia anggap benda tu besar. Kalau kita ni tuan-tuan tak apa kalau orang yang faham kita. Tapi andai kata orang yang tidak faham kita, dia anggap benda itu salah satu daripada gurauan yang kasar tuan-tuan. Tetapi hebatnya gurauan kasar ni tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dihadiahkan apa dia tuan-tuan, bau mulut yang sangat-sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, apa hadiahnya? Para malaikat memohon keampunan Allah untuk mereka yang berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Saya ulang semula, yang ketiga, para malaikat memohon keampunan daripada Allah untuk mereka yang berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh syurga ni bersiap-siap dengan katanya, bersiaplah kamu dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Mereka hampir datang memasuki untukmu, lari dari kepenatan dunia, menuju ke rumahku dan kemuliaanku. Dan akhir sekali tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tuan-tuan, yang akhir sekali yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Seorang lelaki bertanya kepada ya Rasulullah, apa dia tuan-tuan? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah malam itu malam Al-Qadar? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata tidak tuan-tuan. Kemudian Nabi sambung lagi, tidakkah kau melihat orang-orang yang melakukan pekerjaan sebaik sahaja selesai pekerjaan mereka lalu disempurnakan upah mereka? Jadi kita faham ya tuan-tuan, yang kelima ni, lautan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak khusus kepada malam Al-Qadar sahaja. Akan tetapi tuan-tuan, apabila tibanya malam Ramadan, kita masuk ke malam Nazrah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat seluas-luasnya untuk kita ni tuan-tuan, hamba-hambanya yang mencari keredaan ataupun pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya kita mencapai la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara hebatnya, keistimewaan, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni tuan-tuan, yakni apa dia? Rahmah, keberkatan, keampunan Allah Subhanahu wa taala untuk sesiapa sahaja yang menghidupkan malam Ramadan. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala gandakan lipatan gandaan bagi pahala sunnah ni tuan-tuan, menyamai dengan pahala wajib. Manakala pahala wajib yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sehingga 70 kali. Subhanallah. Setengah riwayat tuan-tuan mengatakan apa dia, bahawasanya setiap amalan kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan sehingga 1000 kali ganda. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang Allah taala berikan ini tuan-tuan, gunakan sebaiknya.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan, puan-puan, mesti dalam keadaan penuh kesediaan. Nak bersedia apa? Yang pertama ulama sebutkan apa dia, tuan-tuan? Apabila tiba ni bulan Ramadan, kita tanamkan kecintaan dan kegembiraan untuk kita sambut bulan Ramadan. Muslimin muslimat, bila kita kenal Ramadan, tuan-tuan, kita akan cintakan bulan Ramadan. Kita lihat konsep kita dalam rumah tangga, tuan-tuan, dalam konsep perkahwinan. Kalau zaman dahulu, tuan-tuan, kita tak ada konsep tak kenal maka tak cinta. Ya? Sama macam waktu nenek moyang kita dulu, tuan-tuan, datuk nenek kita dulu, kebanyakan mereka, tuan-tuan, ayah saya sendiri kahwin dengan ibu saya, mereka ni diperkenankan. Jadi mereka walaupun diperkenankan pada pertama kali, mereka boleh kahwin, tuan-tuan, tak ada masalah. Lepas kahwin, barulah berkutiknya cinta. Tapi bila kita zaman kian berubah, tuan-tuan, waktu sekarang ni kita kena ada konsep tak kenal maka tak cinta. Sebab apa? Kita kena kenal latar belakang dia. Sekurang-kurangnya kita tahu diri dia macam mana, tuan-tuan, supaya apa? Kemudian hari kita tak menyesal. Begitu juga, tuan-tuan, zaman saya ni lagi-lagi mencabar, tuan-tuan. Kita nak kahwin dengan seseorang, kalau boleh kita nak tahu hati budi dia macam mana. Kalau boleh kita nak tahu adik-beradik macam mana, sebab kita tak nak tersilap langkah. Sahabat saya, tuan-tuan, melalui pengalaman saya ini sekadar cerita sampingan. Sahabat saya dia seorang yang orang kata tu bagus, tuan-tuan, sangat-sangat bagus. Tapi dia diuji selepas nikah, yakni apa dia, tuan-tuan, dia kenal dengan seseorang, memang perempuan tu bagus juga. Tapi di sebalik bagus ni, tuan-tuan, kadang-kadang nasib seseorang tu berbeza, tuan-tuan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Selepas mereka kahwin, sebelum kahwin pun sahabat saya dah tahu dah, dia dah tanya pendapat, "Syekh, macam mana ni kalau aku kenal dengan seseorang, tapi dia ni memang baguslah, memang agama dia terjaga semua, solat tak pernah tinggal, tiba-tiba sampai dekat adik-beradik ni, subhanallah, antara dalam adik-beradik ni, tuan-tuan, dia seorang dia perempuan ni je yang betul-betul jaga. Yang lain memang orang kata tu, istilah ni, tuan-tuan, dalam satu tandan pisang tak semuanya elok, mesti ada yang tidak elok, tuan-tuan. Jadi kita pun nasihat yang sebetul-betul ni, tuan-tuan. Tapi orang kata, tuan-tuan, bila dah bercinta, dah orang kata tu dah betul-betul cinta, tuan-tuan, dia orang ni sanggup apa-apa saja, sanggup untuk berpositif. Memang positif tu bagus, tuan-tuan, tapi kita kena fikirkan tentang apa yang berlaku akan datang, tuan-tuan, risiko-risiko, kesan-kesannya. Jadi nak dipendekkan cerita, tuan-tuan, apabila mereka berkahwin, mula memang okey, tapi lama kelamaan dia mula mengadu pada sahabat ni, tuan-tuan, kami ni yakni apa dia cinta sekian, macam mana nak lalui, macam mana nak elakkan daripada adik-beradik ni yang macam ni, macam mana. Dah halas, tuan-tuan, wal-iyazubillah, dalam rumah tangga yang kami mula-mula tengok tu memang okey, sangat-sangat okey, tuan-tuan. Tapi ditakdirkan, tuan-tuan, selepas tahun lebih sahaja, akhirnya sahabat saya dan orang rumah ni, tuan-tuan, telah berpisah. Jadi kita nak, tuan-tuan, dalam konsep percintaan, tuan-tuan, begitu juga kita nak kaitkan dengan bulan Ramadan. Kita nak tahu apa kelebihan Ramadan, kita nak tahu apa keistimewaan Ramadan, barulah kita akan mula cintakan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ulama bagi tahu apa, tuan-tuan? Baca buku. Lihatlah bagaimana kalam-kalam ulama tentang bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kali yang terakhir, tuan-tuan, apa dia? Ulama menyebutkan apa dia? Lihatlah apa tinggalan-tinggalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa, tuan-tuan? Bulan Ramadan adalah bulan disucikan segala dosa-dosa kita. Dalam hadis yang saya sebutkan pada mukadimah tadi, tuan-tuan, apa dia? Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang lain, tuan-tuan, hampir sama, wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua riwayat yang berbeza, ya, tuan-tuan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa sahaja yang berpuasa di bulan Ramadan ataupun sesiapa sahaja yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita kenal Ramadan, tuan-tuan, sebagai bulan disucikan segala dosa-dosa kita. Manusia ni, tuan-tuan, kita ni
Rugilah kita saat mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan bertahun-tahun. Tapi rugilah kita tuan-tuan kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Maka gunakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini tuan-tuan. Azam baru tahun 2020 ini, alhamdulillah pihak JAIS, Jawatan Agama Islam Selangor, telah membenarkan untuk kita hadir ke rumah Allah tuan-tuan, solat tarawih sama-sama. Kita gunakan kesempatan. Apa dia tuan-tuan? Kita tanamkan azam satu je tuan-tuan. Kita nak Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Sebab apa? Nabi dah janji tadi tuan-tuan. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sesiapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dengan datangnya bulan Ramadan ini tuan-tuan adalah anugerah buat kita semua. Anugerah buat orang-orang mukmin. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah amalan ibadahnya yang tidak ditambah di selain bulan Ramadan. Dan apabila tiba di 10 malam yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah amalan ibadahnya tuan-tuan yang tidak ditambah di selainnya, yakni di bulan Ramadan sahaja. Dan apabila tiba di bulan Ramadan sekali lagi tuan-tuan, ketika Jibril mendatangi bulan ataupun mendatangi Nabi Muhammad SAW, Jibril kata apa tuan-tuan? Aku tidak melihat manusia yang lebih melakukan kebaikan lebih banyak daripada Rasulullah SAW. Bahkan Jibril tambah lagi tuan-tuan, kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam dunia ni di bulan Ramadan adalah lebih banyak daripada angin yang berhembus. Subhanallah tuan-tuan. Bila Jibril bagi perumpamaan seperti itu tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak terfikir macam mana keadaan ni tuan-tuan. Sebab apa? Kita lihat sesuatu yang logik, secara logik akal. Kalaulah berlaku ni ribut tuan-tuan, kadang-kadang boleh menggerakkan kereta ataupun boleh menghancurkan rumah tuan-tuan. Kita nampak benda tu kecil, tapi impak dia sangat-sangat besar. Dan kita nak kaitkan dengan apa yang Jibril kata tadi tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang kita tak boleh nak berfikir di akal macam mana perumpamaan yang diberikan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, ulama kata apa? Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita kena menjadi seorang petani. Kenapa petani tuan-tuan? Istilah Arab bagi dunia ni adalah az-zira', tempat pertanian. Kita tanam amalan kita di dalam dunia ni tuan-tuan supaya apa? Kita boleh pilih Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah amalan kita baik, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan kita di titian sirat al-mustaqim tersebut. Kalaulah sebaliknya tuan-tuan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon banyak-banyak supaya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan kita ke dalam jalan yang nombor 2, yakni jalan menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tuan-tuan, umur kita ni sangat-sangat simple ataupun sangat-sangat rendah. Sitin wasaba'in, 60 hingga 70 saja tuan-tuan. Khalas, tamat, finish. Kalau lebih itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu tuan-tuan, nak dibandingkan dengan umat yang terdahulu, umur-umur umat yang terdahulu, sebagai contoh umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya tuan-tuan, umur mereka ni ada yang sehinggakan ratusan malahan ribuan tahun. Subhanallah. Kita ni tuan-tuan, Nabi kata sitin wasaba'in, khalas, lebih itu adalah bonus. Walaupun begitu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi satu kelebihan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tuan-tuan? Walaupun sekadar kita melakukan amalan, satu amalan kebaikan, disebutkan dalam ayat Al-Quran tuan-tuan, pahalanya menyamai dengan 10 gandaan pahala. Di bulan Ramadan ini tuan-tuan, kita nak kejarkan satu malam yang teruluk, yakni malam Lailatul Qadar, yakni satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Masing-masing nak kejarkan tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW bila tiba bulan Ramadan, 10 malam terakhir khususnya sampai ikat kainnya tuan-tuan. Tahan lapar, semata-mata nak kejar malam Lailatul Qadar.
Profesor saya tuan-tuan, dia bagi satu tips yang mudah apabila tiba bulan Ramadan. Yakni apa dia tuan-tuan? Walaupun kita bukan seorang yang berpangkat darjat yang tinggi, ataupun bukan seorang yang diberikan kemewahan dari segi duit dan harta sebagainya tuan-tuan, tapi bila bulan Ramadan ataupun 10 malam yang terakhir khususnya tuan-tuan, kita pegang pada satu tips amalan ni tuan-tuan, yakni kita pilih satu wang duit ataupun satu kertas yang dalam dompet kita ada waktu itu tuan-tuan, itu yang paling kita ikhlas. Kalau RM1, walaupun nilainya rendah tuan-tuan, nilai ni paling rendah, kita cuba ikhlas niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang aku paling mampu. Kita tak kisah letakkan dalam tabung surau ke ataupun tabung masjid dan sebagainya tuan-tuan, yang penting itu yang paling kita ikhlas. Kita cuba membuat daripada 10 malam terakhir, daripada malam pertama tu tuan-tuan sampai malam terakhir, jangan miss tuan-tuan. Andai kata terkena pada malam Lailatul Qadar, RM1 tadi tuan-tuan, umpamanya kita memberikan sedekah RM1 ni setiap hari sehingga 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Agak-agaknya tuan-tuan, sampai ke tidak amount yang mungkin atas daripada ribuan ringgit. Mungkin sebelum tu tuan-tuan kita tak mampu nak memberikan zakat sebanyak RM500 tak, 1000 tak, 2000, kita tak mampu tuan-tuan. Tetapi dengan nilai yang ikhlas kerana Allah tuan-tuan, mungkin yang ini tuan-tuan mampu menjadi bekalan penting di padan masya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita patut contohi sikap para sahabat yang dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka tuan-tuan? Antaranya tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun sahabat ni tuan-tuan dah dijamin masuk ke dalam syurga Allah, mereka pegang pada satu prinsip yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Apa dia? Fastabiqul khairat. Saling kejar mengejar di dalam kebaikan, saling kejar mengejar di dalam kebajikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setiap apa yang Rasulullah SAW amalkan, maka Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan dia akan cuba amalkan tanpa miss. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan terkenal dengan seorang sahabat yang sangat-sangat kaya tuan-tuan ketika itu. Walaupun kekayaannya tuan-tuan subhanallah, tapi diinfakkan untuk jalan agama Allah tuan-tuan 3/4 daripada keseluruhan. Bakinya tuan-tuan dia tinggalkan untuk keturunan dia. Itu pun dia sentiasa ingatkan untuk mereka ni tuan-tuan, infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu ketika tuan-tuan, waktu perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabat dan tentera di sebuah masjid untuk membincangkan. Lalu Rasulullah naik atas mimbar, tanya kepada semua sahabat-sahabat, tanya kepada semua tentera, sesiapa yang nak bantu agama Allah. Tanpa bertanya apakah bentuk bantuan kepada yang diperlukan oleh Rasulullah. Terus Sayyidina Uthman bin Affan angkat tangan berdiri, "Ya Rasulullah, aku nak hadiahkan 300 ekor unta." Subhanallah tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan kita mungkin diberikan satu kenikmatan dari segi kemewahan tuan-tuan, apabila kita nak dekat dengan selepas raya ni tuan-tuan, kita ada lagi satu raya haji. Mungkin surau atau masjid terdekat yang dengan kita tuan-tuan, dia dah lama aim kita. Dia tahu kita ni orang yang berkemampuan. Maka rumah kita pun satu hari diketuk juga tuan-tuan. Kita kena ready tuan-tuan benda-benda macam ni kalau kita seorang yang berkemampuan. Lalu mereka pun minta bantuan untuk hadiahkan 1 ekor saja tuan-tuan lembu. Tak mahal pun. Kalau yang standard dari segi usianya ataupun dari segi dia punya berat ni tuan-tuan, mungkin tak sampai 8,000 tuan-tuan. Itu yang standard. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, walaupun nilainya tak banyak, tak lebih daripada 10,000, kita mungkin kadang-kadang berfikir dengan secara lama tuan-tuan. Sebab apa? Kita bermain-main dengan fikiran duniawi. Maknanya, kalaulah kita bagi dalam satu jumlah amount tersebut, kita mula fikirkan, ya Allah, kalaulah aku bagi dalam bentuk 10,000 ni, adakah komitmen aku bulan ni akan cukup? Adakah akan datang ni aku mampu sara anak bini aku tuan-tuan? Kita mula berfikir-fikir, kita mula berkira-kira dengan duniawi. Sedangkan Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan sehingga 1000 kali, malahan 70 kali ganda. Subhanallah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih kurang ada 20 minit lagi tuan-tuan, tapi disebabkan saya sebenarnya hari ini tuan-tuan jam 3 nanti saya ada kuliah muslimat. Jadi saya pun nak kena kejarkan masa ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya terus kepada muhasabah diri tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala apa dia tuan-tuan? Kullu nafsin dha'iqatul maut.
setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tak kiralah kita ni muda tuan-tuan, ataupun berumur, ataupun mungkin muda lagi bawah setahun tuan-tuan, kita ni tak tahu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nyawa kita. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan kun fayakun, maka jadilah waktu yang tepat, saat yang tepat, detik yang tepat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan tarik nyawa kita. Walaupun mungkin tuan-tuan esok kita berfikir, esok kita ada target, kita nak beli tu ini tuan-tuan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah menyebutkan kun fayakun, maka jadilah waktu yang tepat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan tarik nyawa kita tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan di mana sahabat saya sendiri. Sahabat saya ni tuan-tuan, kami belajar sama-sama di tahfiz lebih kurang 13 tahun yang lepas tuan-tuan. Waktu saya tingkatan 1 lebih kurang. Jadi kami ni tuan-tuan di sana ni dekat dengan Sirim ni, tahfiz ni tuan-tuan di Batu Belah Kelang. Tahfiz tu memang tak terkenal dan mereka ni agak low profile. Tapi subhanallah kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan akan nampak suasana tahfiz yang sebenar. Sebab apa tuan-tuan, mereka ni daripada awal pagi sampailah ke pagi tuan-tuan, mereka ni sentiasa dengan Al-Quran, sentiasa lancarkan. Sana ni tuan-tuan, ada seorang datuk yang diberikan, alhamdulillah, dia diberikan satu kemewahan, tapi dia betul-betul gunakan untuk jalan Allah. Dia support sepenuhnya tahfiz tersebut daripada gaji guru sehinggalah makanan tuan-tuan, mereka ni tak ada bayar walaupun 1 sen. Yang penting ada target tuan-tuan, dalam tempoh 2 tahun ataupun 1 tahun setengah tuan-tuan, mesti kena khatam daripada zero tak pernah menghafal sampai dia syahadah. Syahadah ni tuan-tuan apa dia? Saya nak terang sedikit. Syahadah ni adalah kita membaca Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, 30 juzuk ya tuan-tuan, sama ada 1 hari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Tak kisah, yang penting ikut kemampuan kita. Kemudian tak boleh salah lebih daripada 15 kesalahan tuan-tuan. Jadi nak dipendekkan cerita, kalaulah kita lebih 16-17, walaupun sebelum tu tuan-tuan kita ni seorang pelajar yang cemerlang, tak pernah miss hantar hafalan ataupun tak pernah kena rotan dari segi hafalan tuan-tuan, tiba-tiba waktu kemuncaknya bila dikira balik tuan-tuan, walaupun kita dah habis baca 30 juzuk, guru pun menyebutkan kesalahan kita 17 kesalahan keseluruhannya. Jadi pelajar tu tuan-tuan tetap akan dibuang daripada madrasah, subhanallah. Jadi memang sana tuan-tuan tempatnya syarif, tapi yang bagusnya kat sana mereka ni tuan-tuan sangat-sangat tekad untuk dapatkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah sahabat saya ni tuan-tuan, dia diberikan satu anugerah yang mungkin tuan-tuan kita ni, orang-orang biasa ni tidak dapat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita ni orang-orang yang standard ni, kita mungkin menghafal Al-Quran, contoh surah Al-Mulk tuan-tuan, kita ambil 2 muka setengah tu bersamaan dengan 30 ayat. Mungkin kita ambil tuan-tuan standard seminggu, mungkin. Ataupun orang-orang yang dah biasa menghafal Al-Quran macam kami ni tuan-tuan, satu muka surat kami ambil masa, kalau permulaan baru nak biasakan diri setengah jam ataupun 1 jam. Kalau lama-lama kelamaan tuan-tuan, kita mungkin paling cepat pun boleh dapat 15 minit ataupun 12 minit macam tu, lebih kurang. Tapi sahabat saya ni tuan-tuan, subhanallah, daripada awal dia ni saya tak tahulah dia makan apa tuan-tuan, tapi otak dia tuan-tuan sangat-sangat geliga tuan-tuan. Dia baca satu ayat dia tuan-tuan, dia dah boleh masuk dalam kepala otaknya tuan-tuan. Jadi satu muka surat tuan-tuan, majoriti dia dapat dalam masa 77 minit sahaja, kurang daripada 10 minit, subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dia khatam Al-Quran tu, 30 juzuk Al-Quran hanya dalam tempoh 4 bulan lebih sahaja. Kemudian dia mengulang Al-Quran 30 juzuk tuan-tuan dengan kaedah tajwid yang betul. Dia hanya ambil masa pengulangan dia sebulan lebih, genap 6 bulan tuan-tuan dia di situ terus ambil syahadah. Jadi alhamdulillah dia ambil satu hari saja tuan-tuan, lepas subuh start, kemudian 9-10 lebih kurang malam dia habis. Kesalahan dia tuan-tuan, subhanallah, hanya 1 saja kesalahan. Itu pun saya tanya, Syekh Fadil, kenapa kesalahan tu terjadi pada surah yang paling senang? Masuk juzuk 30, surah Al-Fil tuan-tuan. Jadi dia pun tak tahulah, aku pun tak tahulah, sebab mungkin excited nak cepat habis, jadi termasuk ayat lain. Jadi ayat yang lain tuan-tuan yang susah-susah dia tak pernah pula termasuk ataupun tersalah baris dan sebagainya. Tapi surah yang paling senang, antara yang senang dalam juzuk 30 tu, itu yang dia sangkut. Tapi tak apa tuan-tuan, dia still antara pelajar-pelajar yang cemerlang di situ tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, dipendekkan cerita, dia habis tahfiz, dia habis syahadah, dia terus lanjutkan pelajaran dalam PMR, kemudian SMA, SPM,
STAM. Habis STAM tuan-tuan dia terus lanjutkan pelajaran di Yaman. Jadi semasa di sana tuan-tuan, sahabat-sahabat saya cerita yang sana, waktu sahabat saya ni arwah Fadil ni tuan-tuan nak meninggal, dia ni tuan-tuan satu kejadian waktu ketika subuh. Pelik tuan-tuan, sebab apa? Sahabat saya ni antara orang yang daripada dulu dekat tahfiz dia tak pernah miss tinggalkan solat tahajud. Sampai sana dia sentiasa istiqamah tuan-tuan. Dia antara sahabat yang selalu kejutkan orang lain untuk solat tahajud. Tiba-tiba satu hari ni sahabat-sahabat pelik tengok, Fadil ni tak bangun pun solat tahajud. Kemudian nak masuk waktu subuh dah ni, lebih kurang lagi 10 minit nak masuk waktu, pun tak bangun lagi. Makin pelik lah. Tapi tak apa, sahabat-sahabat saya ada waktu itu tuan-tuan, mereka husnuzon lagi, sangka baik, tak apalah, mungkin Fadil penat kot, sebab apa seminggu ni aktif dengan persatuan, jadi tak apa, biarkan dulu. Jadi biar tuan-tuan, dah lebih kurang setengah jam lepas pada itu, tengok balik, subhanallah, Fadil ni tuan-tuan masih lagi tak bangun daripada tidur. Jadi sahabat pun ambil keputusan untuk kejutkan dia. Permulaan kejutkan biasa je, Fadil bangun. Dah masuk waktu dah ni, takut nanti tertidur sampai ke imsak. Tapi tuan-tuan, dia yang peliknya, dia tak sahut panggilan ataupun dia tak memberikan respon. Sebab apa? Fadil ni antara orang yang sangat-sangat mudah bangun. Walaupun ketika dia tidur tuan-tuan, tidur tengah hari ke apa, dia dengar kawan kita ataupun kaki berjalan kat sebelah ni tuan-tuan, dia cepat terjaga. Jadi kalau kadang-kadang tu sahabat kami ataupun saya dulu nak kacau dia tu agak tak sampai hati tuan-tuan. Walaupun kita niat tak nak kacau, tapi kita dah memang saja nak melawat bilik dia, tapi dia senang sangat bangun. Jadi mereka ni makin pelik. Tak apalah, tunggu lagi tuan-tuan, pun dah habis waktu subuh, dah waktu imsak. Terus sahabat saya kejutkan kali ni dengan tolak badan dia tuan-tuan. Fadil bangun. Kenapa ni tak bangun-bangun lagi ni? Pelik ni. Tapi subhanallah tuan-tuan, masih lagi tak memberikan respon. Jadi terus sahabat saya cari doktor yang berada di kawasan berdekatan. Alhamdulillah jumpa untuk cek. Datang ke rumah sewa mereka tuan-tuan, cek lebih kurang dalam 15 minit macam tu. Doktor pun sahkan yang sahabat ni tuan-tuan telah kembali ke rahmatullah, telah meninggalkan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sahabat saya ni, dia antara orang yang kalau dalam setahun tu tuan-tuan, dia susah nak demam. Mungkin sekali dua dia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala tarik nyawa dia tuan-tuan. Kami sendiri rasa, ya Allah, macam tu saja tuan-tuan. Jadi kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan tarik nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tak nak Allah Subhanahu wa ta'ala tarik nyawa kita dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itulah tuan-tuan, penyair Arab sebutkan dalam kitab tasawuf, kitab Nasaihul Ibad. Dia kata apa tuan-tuan? Penyair ni, kita hidup dalam dunia ni tuan, sebelum kita nak tinggalkan dunia ni, kita kena fikirkan sesuatu yang pasti timbul. Yakni 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama, fikirkan tentang hari kematian kita. Sama ada kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, fikirkan tentang yaumul hisab ataupun hari pembalasan kita di padang masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada dalam keadaan baik ataupun yang tidak baik. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, akhir sekali, fikirkan tentang syurga neraka kita. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tarik kita tuan-tuan masuk ke dalam syurganya, ataupun bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tarik kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyair ni tuan-tuan disebutkan dalam dua rangkap syair ni. Apa dia tuan-tuan? Dia tanya dalam bentuk soalan kepada kita ni tuan-tuan. Rangkap yang pertama dia tanya, hendak tak kamu berteman dengan orang yang melakukan amalan, sedangkan kamu di antara orang-orang yang tidak melakukan amalan. Ayat ni tuan-tuan adalah satu bentuk psikologi buat diri kita. Supaya apa tuan-tuan? Kita serta dan kita terus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkap yang kedua tuan-tuan, syair ni ditanya lagi kepada kita, hendak tak kamu berteman dengan orang yang melakukan amalan, sedangkan kamu di antara orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sebelum saya tutup, insya-Allah buat muhasabah diri untuk kali yang terakhir tuan-tuan, suka saya ingatkan ataupun kongsikan sebagaimana yang disebutkan oleh ulama terkemuka, yakni Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Apabila tiba Ramadan ni tuan-tuan, dia kata apa?
kun rabbaniyun wa la takun ramadaniyun. Apa maksudnya tuan-tuan? Jadilah hamba kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani ataupun yang sejati. Wa la takun ramadaniyun. Apa maksudnya tuan-tuan? Dan janganlah kamu jadi hamba kepada hamba Ramadan sahaja. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kadang-kadang apabila tiba di bulan Ramadan tuan-tuan, kita sendiri hairan dengan diri kita. Kenapa? Bila tiba di Ramadan tuan-tuan, kadang-kadang kita mampu hatamkan Al-Quran sampai 3 kali. Kita perbanyakkan zikir, kita perbanyakkan solat sunat, solat taubat dan sebagainya tuan-tuan. Dan kadang antara dalam surau tuan-tuan, kita antara orang yang tak pernah miss. Dan apabila tibanya ataupun akhirnya bulan Ramadan tuan-tuan, habis bulan Ramadan, kita tak mampu nak istiqamah dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Maknanya tuan-tuan, kita hanya menjadikan bulan Ramadan adalah musim ibadah sahaja. Habis Ramadan, kita tak boleh nak lakukan apa yang kita lakukan kepada bulan Ramadan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk tuan-tuan sama-sama kita elakkan, dan kita pegang pada satu kata-kata ataupun ingatan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya tuan-tuan. Apa dia? Man la yudraku kullu wa la yutraku kullu. Maksudnya tuan-tuan, walaupun apa yang kita dapat itu sedikit, tidak mengapa. Yang penting jadikan yang sedikit itu tuan-tuan sama-sama kita pegang, kita elakkan diri kita daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan, ada sedikit iklan seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji kita Biro Dakwah. Tuan-tuan, saya ada bawa tabung tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan saya tak jadi nak buka untuk tabung sahabat saya. Sebab apa? Dimaklumkan ada sahabat lain yang sedang membantu juga. Jadi sahabat saya minta tak apa, kita boleh fokus pada kita saja. Jadi alhamdulillah hari ini tuan-tuan, saya nak buka tabung ni tuan-tuan untuk saya mencari dana untuk tahfiz cawangan perempuan, yakni mereka mencari untuk tajaan sebab berbuka puasa dan sahur. Jadi alhamdulillah dia ada dua jenis slot tuan-tuan, ada yang RM200, ada yang RM500 tuan-tuan. Yang RM500 saya difahamkan lebih kurang ada yang terbaru, update yang terbaru lebih kurang ada 12, dan yang RM200 tinggal hanya 8 slot saja tuan-tuan. Jadi insya-Allah yang berminat, kalau tak bawa sekarang pun tak apa tuan-tuan, boleh dapatkan nombor saya selepas balik ini dan terus hubungi saya selepas kalau tuan-tuan free nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum saya tutup saya nak perkenalkan diri tuan-tuan. Jadi benarlah kata patah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi insya-Allah izinkan saya perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya tuan-tuan Muhammad Faiq Farhan bin Muhammad Syahri. Nak panggil Faiq sebenarnya agak susah sebab apa? Dia ada pola-pola. Jadi kebanyakan sahabat saya tuan-tuan panggil Farhan saja. Dan saya pun lebih selesa panggil Farhan sebab apa? Farhan ni masuk kegembiraan. Jadi kita nak kejar yang kegembiraan. Lagi kita di bulan puasa ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya ni tuan-tuan orangnya muda lagi, sangat-sangat muda tuan-tuan. Saya baru bertindak dalam bidang dakwah ni baru masuk musim Covid. Betul-betul akhir tahun tuan-tuan, bulan 3 itu start Covid. Waktu itulah betul-betul kita diuji tuan-tuan. Jadi memang satu ujian buat kita juga. Sebab apa? Kita dah semangat nak masuk bidang dakwah ni, tiba-tiba diuji dengan Covid. Terus kita duduk rumah sajalah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya umurnya tahun ni bulan 6 insya-Allah saya genap 25 tahun tuan-tuan. Sangat-sangat muda tuan-tuan. Cuma satu saja, saya mohon doakan saya supaya kekal istiqamah dan hamasah. Hamasah ni tuan-tuan, kita kekal bersemangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sangat perlukan doa, sangat perlukan bimbingan. Kalau ada yang tersalah boleh tegur, tak ada masalah tuan-tuan. Insya-Allah moga-moga kita tergolong di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, last kali tuan-tuan, kampung asal saya terletak di kampung Batu 38 Sabak Benam. Jadi tuan-tuan mungkin tahu majoriti kat sana 70-80% adalah daripada golongan ataupun orang-orang keturunan wong Jawa Totok. Saya salah seorangnya tuan-tuan. Tapi kita biasalah umur macam ni tuan-tuan, orang muda ni orang lama dulu panggil kita ni sebagai Jawa murtad. Sebab apa? Kita faham je cakap Jawa, tapi nak balas balik tu agak perlahan sikit, agak susah.
Jadi itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk sama-sama kita elakkan, dan supaya apa? Kita mohon kepada Allah Taala mudahkan kita di perjalanan bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Jadi itu sahaja. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang diselamatkan, yang ditebus, yang diangkat, yang dijauhkan, yang dihindarkan dari api neraka-Mu di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami ya Allah. Sebagaimana di dalam hadis, Engkau selamatkan setiap malam 600.000 hamba-Mu dari api neraka-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.